Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. So untuk recap balik, kita tak termasuk bab ni, kita ada lagi satu dua bab yang kita nak cover. Dua ke? Dua bab lagi. Kebarangkalian ni satu. Lepas tu lagi dua, bab 1 dan bab 8 lah. Fungsi kuadratik dengan sukatan serakan. Okay, insyaAllah sempatlah kita habiskan dalam tahun ni. Okay, jom kita kenal apa itu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, ni just nak bagi tahulah. Tajuk kebarangkalian ni, dia bukan keluar waktu belajar je. Maksud saya bukan waktu kamu SPM, kamu masuk universiti sahaja. Even exam, nak masuk SPA, tahu SPA untuk penjawat awam nak kerja kerajaan. Exam dia kalau ada matematik pun ada topik kebarangkalian. So kebarangkalian ni kira tajuk yang penting lah. Sampai kamu nak kerja nanti pun ada. Okay. Peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bergabung ni maksudnya gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, okey, ada tiga kepingkat dia label X, Y, Z. Dia masukkan dalam sebuah kotak. Okey, lepas tu dua kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. So, kad ada tiga, ada dalam sebuah kotak. Dia keluarkan satu-satu. Dia nak dua keping lah. Tanpa pemulangan maksudnya dia tak letak balik. So dia sama ada pasangan dia X dengan Y ataupun X dengan Z. Y pula sama ada Y dengan X atau Y dengan Z. Z dengan X ataupun Z dengan Y. Nampak tak kat sini XY, ini YX. Dia ada beza. Dia maksudnya kali pertama tu ambil mungkin kad X. Kali kedua kad Y. Kalau YX ni kali pertama ambil mungkin Y, kali kedua X. Itu kat sini kita tulis ruang sampel. Okay, ruang sampel pula dia macam dalam tajuk set, dia mesti ada buka dan tutup kurungan macam ni. Kalau kamu tak letak, tolak markah. Sama macam masa kamu buat tajuk rangkaian, dalam rangkaian masa kamu buat bucu dengan tepi tu, dua-dua kena ada simbol ni. Ni nak menunjukkan unsur kat dalam. Itulah macam bucu. Bucu dia apa je? So kena mention dalam kurungan tu. Okay. Yang ni kita tengok ni ada berapa soalan ni? Ada 4 soalan. So kita try bincang 2 soalan lah. Pilih satu soalan dahulu. Soalan berapa? Kalau rasa susah sikit. Antara 1 hingga 4 tu. 4 cikgu. Okay, kita pergi soalan nombor 4. Okay. Yang ni lah 2 peristiwa. Satu dadu. Satu lagi ni pembenda ni, cakera. Cakera, okay. So rajah ni menunjukkan sebiji dadu. Dadu adil ni maksudnya ada nombor 1 hingga 6 lah. Lepas tu ada cakera dengan 3 sektor yang sama besar dan 1 penunjuk tetap. Dadu tu dilambung sekali dan cakera tu diputarkan sekali. Okey. Dadu ada berapa kesudahan? Kalau kamu baling dadu tu, apa ending yang kamu akan dapat? Contoh kalau kamu baling duit shilling, lontar duit shilling, kamu ada 1 kepala, 1 ekor. Tu kesudahan maksud saya. Kalau kamu baling dadu, apa yang kamu dapat? Dekat dadu tu ada nombor kan? Nombor berapa? Bukan 6. 1 hingga 6. So saya tulis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya tulis dulu kesudahan untuk dadu. Okey, kesudahan untuk cakera ni saya wakilkan huruf C. Cakera pula, kalau kamu putar, kamu mungkin dapat J, mungkin dapat K, mungkin dapat M. So ni. So apa yang dia nak kamu buat adalah kamu pair kan. Yang ni dia kata dadu tu dilambung sekali dan cakera itu diputarkan sekali.
Maksudnya on the same time lah. Dia tak ada macam tadi tu yang keluarkan kad tu. Yang ni maksudnya contoh dia boleh jadi kamu dapat dadu 1 dengan cakra J. Lepas tu kamu kena buat pula 1 dengan apa pula? 1 dengan K. 1 dengan M. Okay. So dah settle tu. Nombor 2 pula. Mungkin 2 pula yang pair dengan setiap huruf ni. 2J. Ni cara kamu tulis ni panjang sikit lah. Kena koma apa semua. 2K. Lepas tu 2M. Lepas tu dan seterusnya sampailah 6. Ni saya buat dot-dot-dot. Kamu jangan buat dot-dot-dot. Kamu buatlah 3, 4, 5 sampai 6. 6J. 6K. 6M. Okey. Tunjukkan seluruh jalan kerja. Kalau kamu tak tunjuk, kamu tak dapat full mark kat sini. Biasa markah ni 1 je. Kalau kamu tulis tak habis ni, saya tak tahulah pemeriksa nak bagi ke tak setengah lah tu. Memang kena tulis sampai habis. Okey, setakat ni clear tak cara nak tulis kesudahan dia? Okey. Biasa kalau ada satu, kalau kesudahan tu ada satu nombor, satu huruf, kita akan tulis nombor dahulu. Lepas tu baru tulis huruf. Okey. Soalan berikutnya antara 1 hingga 3. Satu, cikgu. Okay, soalan nombor 1. Ni saya boleh naik atas Okey. Soalan nombor 1. 2 biji guli dipilih secara rawat dari beg yang mengandungi 2 biji guli merah, sebiji guli kuning, sebiji guli hijau. Okey, so ni cara kamu nak label. Merah ada 2 kan? Merah 1, merah 2. Lepas tu apa lagi? Okay, saya buat merah. Lepas tu kuning. Kuning ada 1, kuning K je lah. Lepas tu hijau pun ada 1. Hijau ada 1 saja. Okey, lepas tu dia kata 2 biji guli tu dipilih secara rawak. Okey, so dia ambil sama macam, kes dia sama macam ni. Dia ambil 1, 1. Okey, boleh jadi yang first tu dia ambil merah dulu. Merah 1, dua-dua merah lah. Merah 1, merah 2. Lepas tu kamu pairkan pula. Saya suka buat macam ni Merah 1, merah 2, merah dengan kuning, merah dengan hijau pula. So saya tulis dulu. Merah 1, merah 1 dengan kuning, merah 1 dengan hijau. 1. Lepas tu kalau dah settle, ya Allah terpadam. Okay. So, tadi settle merah 1. Okay, kita try. Kalau kita cabut tu, kita dapat merah 2 pula dulu. Okay, mungkin merah 2, lepas tu baru merah 1. Lepas tu merah 2 dengan siapa? Merah 2 dengan kuning. Merah 2 dengan hijau. Okay. Dah settle merah. Kuning pula. Okay, kuning dengan siapa? Kuning dengan merah 1. Kuning dengan merah 2. Kuning dengan merah 1. Kuning dengan merah 2. Kuning dengan hijau. Okay, lepas tu apa lagi? Sekejap. Tak boleh tarik. Okay, lepas tu dah settle kuning. Hijau pula. Last sekali hijau. Hijau dengan merah 1. Hijau dengan merah 2. Dan hijau dengan kuning. Semua kita dah include belum? Dah. Dah kot kita dah pairkan setiap nombor tu. Setiap guli tu kita dah pairkan setiap satu tu. Okay. So itu untuk soalan nombor 1. Setakat ni okey tak untuk pair-pairkan ni? Boleh?
InsyaAllah boleh cikgu. Okey. Nanti 2 dengan 3 kamu cuba buat. Saya nak pergi ke muka surat sebelah ni. Boleh ke tak? Boleh cikgu. Okey. Tadi tu peristiwa bergabung. Yang ni peristiwa bersandar dengan tidak bersandar. Okey. Tengok kat nota tu, dia kata peristiwa A dan B adalah tak bersandar kalau peristiwa A tak ada efek pun dekat peristiwa B. Okey. Ini tak bersandar kalau tak ada efek. Okey, contoh. Mendapat gambar apabila sekeping duit shilling dilambung dan dapat nombor 3 apabila sebiji dadu dilambung. So ada kaitan tak kalau lempar duit shilling? Ada efek tak kalau kita lempar dadu pula? Contoh kalau kita lempar duit shilling kepala, adakah semestinya tu nombor genap ke apa ke? Ada kaitan tak? Tak. Tak. Itu kalau tak ada kaitan maksudnya peristiwa itu tidak bersandar. Okey. Cuba tengok nombor 1 ni. Mendapat nombor 6 bila sebiji dadu dilambung kali pertama dan dapat nombor 2 bila dilambung kali kedua. Bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Tak bersandar. Dia macam random. Dia kalau baling pertama tu 6, tak semestinya baling kali kedua tu nombor 2. Boleh jadi dapat 6 juga ataupun nombor lain. Okey. Nombor 2. Pilih sebiji guli dari sebuah bekas dan memilih sebiji bola dari sebuah beg. Ada kaitan tak? Bersandar ke tak? Tak. Pun tak juga. Okey, yang ni dapat 2 biji bola biru secara rawak tanpa dikembalikan daripada sebuah beg yang mengandungi 7 biji bola merah dan 3 biji bola biru. Dalam beg tu ada bola merah dengan bola biru. Kalau dia ambil kali pertama tu, dia ambil 2 biji, lepas tu dia tak masukkan balik, nanti efek tak dengan berapa banyak biji bola biru dari dalam beg tu? Ada efek tak? Ada. Ada. Okey. So kalau ada, dia bersandar lah. Okay, sebab apa ada kaitan, ni peristiwa bersandar. Sebab kalau dia dah ambil 2 biji, dia tak masukkan balik. So, tadi ada 3 biji, dah keluarkan 2, tinggal 1 lah. So, tak bolehlah kali kedua nak ambil tu dapat 2 biji lagi bola biru. Sebab bola biru dah tinggal 1 je. Ini adalah peristiwa bersandar. Beza dia. Okay, seterusnya. Yang bawah ni. Okay. Yang ni. Beg ni ada 2 biji bola merah dan 1 biji bola hitam. Tentukan sama ada peristiwa berikut bersandar atau tak bersandar. Okay, ingat ya, dalam beg tu ada 2 biji merah, 1 biji hitam. Okay, peristiwa yang pertama, dia ambil bola secara rawak, lepas tu dia masukkan balik dalam beg tu sebelum bola 2 dipilih. Bersandar atau tidak? Tidak bersandar. Sebab apa tak bersandar? Agak-agak sebab apa? Sebab jumlah bola yang ada dalam beg tu masa mula ambil dengan kali kedua nak ambil, jumlah dalam dia sama. Kan dia ambil, dia letak balik. So kali kedua nak ambil, sama juga nilai dia. So dia tak bersandar, dia tak akan efek lah. Okay. Peristiwa yang kedua, bola yang dia ambil tu dia tak masukkan balik, lepas tu dia nak ambil bola kedua. Ada efek tak? Ada efek tak ni? Dia tak pulang balik bola tu. Sofia, Adina? Ada. Ada. So kalau ada efek, dia bersandar lah. Alright. Setakat ni okey, bersandar dengan tak bersandar? Okey cikgu. Alright.
Sekarang kita nak belajar mengira pula. Bukanlah mengira, kita nak tulis dalam bentuk kebarangkalian. Okey, saya terangkan bahagian contoh dulu. Ini ada 3 soalan. Nanti kita akan pilih salah satu soalan. 3 ke? Sekejap. 3. Okey. Contoh yang pertama. Yang ni sebuah kotak ada 6 kad. Sebuah kotak P ada 6 kad. Ada huruf CANTIK. Kotak Q pula ada 5 keping kad. Berlabel dengan nombor 2, 3, 6, 8, 11. Kotak P tu huruf, kotak Q tu nombor. Lepas tu sekeping kad dia ambil dari setiap kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian dapat huruf T dan nombor ganjil. So first, apa nak buat? Kita senaraikan dulu apa kesudahan yang mungkin. Dia kata dapat huruf T. T dekat kotak tu memang ada 1. So T, satu lagi ada dengan nombor ganjil. So kamu tengok dekat kotak Q, nombor ganjil cuma nombor 3 dengan 11. H pula. Dengan 11 saja. So pair dia sama ada T dengan 3 atau T dengan 11. So pair dia tu kamu tulis macam ni. Buka kurungan, tutup kurungan. Okay. Lepas tu S. S ni adalah sampel. N tu bilangan lah. Bilangan sampel ni maksudnya total semua yang ada. Total semua yang ada. Okay, kotak P. Sekejap saya tulis. Okay. Ni kotak bilangan yang ada dalam kotak P. Berapa banyak bilangan yang ada dalam kotak P? Ada 6. Dalam kotak Q pula ada berapa bilangan? Ada 5. So kamu darab je lah. 6 darab 5, 30. Okay. So P ni maksudnya probability ataupun kebarangkalian. Kebarangkalian dapat huruf T dan nombor ganjil. Okay. Tengok cara dia tulis. P lepas tu kurungan. Huruf T dan nombor ganjil. Okay. Kebarangkalian dia adalah, okay, berapa jumlah tadi? Ada 2 kesudahan. 1 T3, 1 T11. So 2 kesudahan per dengan total sampel. Berapa kesudahan bahagi dengan total sampel. Lepas tu dapat tak dia kecilkan lagi. 2/30 ni dah betul dah. Tapi dia belum habis ringkas lagi. Kalau kamu tekan kalkulator, kalkulator akan tunjuk nilai yang lebih kecil lah. Ni boleh kecilkan lagi, dapatlah 1/15. Okey, so dapatlah markah kat situ. Okey, so antara soalan 1 dan 3, 1, 2, 3, yang mana kamu nak kita bincangkan? Pilih. 3 cik. Okey, jom kita tengok soalan nombor 3. Okey. Sekeping kad masing-masing dipilih secara rawak dari kotak P dan Q. Okay, kotak P ada total semua ada 4. Kotak Q total semua ada 3. Okay, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Hitung kebarangkalian dapat huruf konsonan dan nombor ganjil. So dekat kotak P, huruf konsonan dia apa? Apa huruf konsonan dalam kotak P? Konsonan tahu tak? Konsonan dengan vokal. Vokal tu A, E, I, O, U. So selain daripada tu adalah huruf konsonan. So dia adalah huruf S dengan K. Mana hijau. Huruf S dengan K. Okey. Kotak yang Q pula dia nak nombor ganjil. Q ganjil. So ganjil adalah 3 dengan 5. So buat macam tadi. Kamu pairkan. Pairkan dia punya kesudahan yang mungkin.
kesudahan yang mungkin. Okey, so kamu pun senaraikan. Okey, mungkin boleh S dengan 3 ataupun S dengan 5. Right. Lepas tu ataupun K. K dengan 3 atau K dengan 5. Okey, so total semua ada berapa kesudahan? Berapa kesudahan semua total? Berapa pasangan tu? 4. 4. So kamu pun tulis 4. Okey. Lepas tu kamu pun buatlah dia punya kebarangkalian dia. P probability untuk dapat konsonan dan ganjil. Dan nombor ganjil lah. Sama dengan 4 bahagi dengan bilangan sampel saya tak tulis kat sini. Saya tulis belah sini lah. Okay, NS. Bilangan sampel kotak P darab dengan kotak Q. So 12. So kamu letaklah 4 bahagi 12. Boleh kecilkan tak? Jadi berapa? 4/12 jadi berapa? 1/3. 1/3. Dah siap. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh tak? Senaraikan dulu. Lepas tu kamu ni. Boleh? InsyaAllah cikgu. Okay. Kalau macam tu, semua cuba buat soalan nombor 1. Lepas tu bagi tahu saya berapa kebarangkalian yang kamu dapat. Nombor 1. Ni saya biar dulu ni. Kod kamu nak salin ni. Okay. Semua try buat soalan nombor 1. Siapa dah dapat nilai dia, bagi tahu. Nanti kejap lagi kita semak. Buat nombor 1 dulu. Kalau dah ada jawapan boleh share. Okay, siapa dah ada jawapan? Berapa dapat? Baik, saya tunggu ni. Salah tak apa.
Dia suruh cari ke barang kalian dapat dua-dua warna kuning. So clue dia ambil guli tapi dia masukkan balik lah masa nak ambil guli kedua. So ni macam tadi lah. Dia peristiwa tak bersandar. Ha. Niza, Yasmin, Dayana. Ada jawapan tak? Okay, lagi satu clue adalah memandangkan dia nak tahu ke barang kalian dapat warna kuning sahaja. Kuning Dia nak tahu ke barang kalian dapat kuning sahaja. So kamu senaraikan kuning dulu. Kuning ada berapa? Kuning ada 3. So kuning ada K1, K2 dan K3. So kuning ada 3. So kamu senaraikanlah berapa kali dapat kuning. So boleh jadi first cabut, okay, kuning 1 pair dengan kuning 2. Ataupun kuning 1 pair dengan kuning 3. So settle kuning 1. Lepas tu kuning 2 pula. Boleh jadi kuning 2 lepas tu dapat kuning 1 pula. Ataupun kuning 2 lepas tu dapat, oh okay, sorry, kejap. Saya tertinggal satu benda, bagi saya padam sekejap. Okay, kan tadi clue dia kata dia dah masuk, dia pulangkan balik. Maksudnya kita kena kira ni jugalah. Okay. Tadi first dapat kuning 1, dia masuk balik, boleh dapat dia dapat guli yang sama. Boleh jadi dia dapat guli yang sama So K1 tu 2 kali. So baru K1, K2, kuning 1, kuning 2. Ataupun lepas ambil kuning 1 dapat kuning 3 pula. Okay. So saya kuning 1. Kuning 2 pula. Kuning 2 boleh jadi lepas tu dapat kuning 1. Ataupun kuning 2, lepas tu masukkan balik, dapat balik kuning 2. Lepas tu kuning 2, dapat kuning 3. Okay, tu kuning 3. Lepas tu kuning 3 pula. Kuning 3, lepas tu dapat kuning 1. Kuning 3, dapat kuning 2. So kuning 3, dapat kuning 3 balik. So habislah segala kuning yang ada kat dalam kotak tu. So total semua ada berapa? Kesudahan ada 9. Ada 9 pair. Okay, so kamu pun carilah. Tulis ke barang kalian untuk dapat dua-dua kuning. Dua-dua kuning. Okay, 9 per, cari nilai sampel dia. Total sampel dia berapa? 4 darab 3 darab 1. 4 darab 3 darab 1. Sekejap. Sorry. Siapa darab 3 darab 1? Dia kan total guli. Okay, total guli. Masa pertama berapa? Ada 4, 3, 1, ada 8. Total guli masa kali kedua ada berapa? Ada 8 juga. Kira kita anggap macam ada 8 kotak. Ada 8 kotak. Ada 2 kotak yang ada isi 8. Tapi sebenarnya dia kali pertama ambil ada 8 pilihan. Kali kedua ambil ada 8 pilihan juga. So total sampel dia adalah 8 darab dengan 8. The case dia lebih kurang macam soalan nombor 3 tadi. Cuma nombor 3 dia dah asingkan dah kotak P dengan kotak Q. Kira sebenarnya dia ambil, dia lebih kurang macam ni lah. Mula ambil P, lepas tu ambil Q. Cuma dia kotak berbeza. Kalau soalan nombor 1 dia dari kotak yang sama tapi dia 2 kali ambil. Mula ambil, kedua ambil. So kita anggap seolah-olah macam dia ada 2 kotak lah. Kotak yang pertama ada 8, kotak kedua pun ada 8. So 8 darab 8 adalah 64. So 9 per 64. Boleh kecilkan lagi tak?
Boleh kecilkan lagi ke tak? 9 dengan 64 ni. Tak. So sampai sini je lah. So setakat ni okey ke? Ambil-ambil guli ni. Boleh je. Okey, so nanti soalan nombor 2 saya tinggalkan untuk kamu buat. Okey, kalau dah habis salin, saya nak pergi ke muka surat sebelah. Boleh ke? Boleh cikgu. Alright. Okey. Surat sebelah ni ada apa soalan ni? Kait tak? Oh, tak. Surat 130. Ada 2 soalan. Saya nak bincangkan satu lah. Sebab dia ada 2 ni. Satu surat 130, 2 soalan. Satu lagi surat 131 pun 2 soalan juga. Dia soalan dia bagi dalam bentuk situasi. So antara 1 dengan 2, kamu nak kita bincang yang mana? Satu atau 2? 2 cikgu. Soalan nombor 2. Okey, so kita ada lagi 5 minit sebelum ni terpadam. So saya bagi masa kamu buat dalam masa 5 minit. Kejap lagi kalau ni terpadam, kita ni lah masuk apa nama? Masuk link yang sama. Okey, so saya bagi masa 5 minit untuk kamu cuba menjawab. Siapa dah ada jawapan boleh share. Jangan tak tahu pula, cuba je. Salah tak apa. Cuba. Okey, boleh mula menjawab. Kalau ada jawapan boleh share. Nanti kita semak jawapannya.
Okay, ada siapa-siapa nak share jawapan? Suara Miza tak clear. Oh, okay, okay, okay. Okay, sekejap lagi standby masuk link baru. Sekejap lagi dia tertutup sendiri.